Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltani wa zakirni ma nasita. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal imanu qala iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Qala ya Rasulullah famal ismu qala iza haka fi nafsika syai'un fada'hu. Rawahu Ahmad. Wa an Amr bin Abbasah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah man ma'aka ala hadzal amri qala hurrun wa 'abdun. Qultu mal islam qala tibul kalami wa it'amut ta'ami. Qultu mal imanu qala as-sabr was samahatu. Qala qultu ayyul islami afdalu qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qala qultu ayyul imani afdalu qala khuluqun hasan. Qala qultu ayyus salati afdalu qala tulul qunuti. Qala qultu ayyul hijrati afdalu qala an tahjura ma kariha rabbuka. Qala qultu fa ayyul jihadi afdalu qala man unkira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Qala qultu ayyus sa'ati afdalu qala jawful laylil akhir. Rawahu Ahmad. Hadis pertama daripada Abu Umamah, kata dia, ada seorang lelaki bertanya Rasulullah, apakah iman? Lalu jawab Rasulullah, iman ialah apabila mengembirakan engkau kebaikan engkau dan mendukacitakan engkau kejahatan engkau. Dan Nabi berkata, apabila begitu maka engkau adalah mereka yang beriman. Lalu berkata lelaki tersebut, wahai Rasulullah, apakah dosa? Kata Rasulullah, apabila terdetik di jiwa engkau sesuatu maka tinggalkanlahnya. Riwayat oleh Imam Ahmad. Dan daripada Amr bin Abbasah, kata dia, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah bersama-sama engkau dalam urusan ini? Kata Rasulullah, mereka yang merdeka dan juga mereka hamba. Aku berkata, apakah Islam? Kata Rasulullah, baik percakapan dan memberi makan. Aku berkata lagi, apakah iman? Kata Rasulullah, sabar dan juga pemaaf. Lalu aku berkata lagi, apakah Islam yang terbaik? Jawab Rasulullah, mereka yang terselamat orang Islam lain daripada lidah dan tangan. Lalu aku berkata lagi, apakah iman yang paling baik? Lalu jawab Rasulullah, perangai yang baik. Lalu aku berkata lagi, sembahyang mana yang paling afdal? Jawab Rasulullah, panjang kunutnya. Dan aku berkata lagi, apakah hijrah yang paling afdal? Kata Rasulullah, bahwasanya engkau meninggalkan apa yang dimurkai oleh Tuhan engkau. Lalu aku berkata, apakah jihad yang paling afdal? Jawab Rasulullah, mereka yang tercedera kenderaannya dan ditumpahkan darahnya. Lalu aku berkata, apakah masa-masa yang paling baik? Jawab Rasulullah, di pertengahan malam yang akhir. Hadis ini riwayat oleh Muhammad bin Hanbal. Dua hadis ni, tapi tak ada habis, sekali rabu dua. So pun tak habis. Ingat malam ni, kalau
campur dengan mak saik kan, cakap hudud dah oh tak habis. Oh tak habis. Tak usah campur lah mak saik bagi dia. Hadis pertama daripada Abu Umamah. Abu Umamah ni hamba sebut acak dah juga. Saudara-saudara je sahabat Nabi ya lewat masuk Islam, dan dia ada beberapa hadis yang diriwayat agak pelik. Termasuklah hadis mengenai apa nama ni, mengenai talqin apa tu mari dia pada orang lain tak ada. Abu Umamah ni sebut, kata dia ada seorang lelaki mari tanya Rasulullah. Orang ni tanya mal iman, apakah iman? Orang ni tanya mal iman. Dia yang keduanya, orang ni tanya mal ismu, apakah dosa? Kita tahu sama Nabi SAW jawab banyak acak kali dah kita temu dalam hadis ni, ta'rif yang biasa dijawab oleh Nabi. Tapi hak ni salah satu hadis yang Nabi jawab mengenai soalan yang sama mengenai iman, tapi dengan ta'rif yang berbeza. Hak lain kalau mal iman, Nabi akan jawab anta syahada la ilaha illallah. Al iman syahadatu an la ilaha illallah. Dan ada dua tiga empat. Ini salah satu hadis yang beza. Sebab itu setengah ulama mewajibkan tambah, dia panggil hazful mudhaf wa ibqa mudhaf ilaih di tafsir hadis. Makna setengah ulama sebut wajib kita kena anggap sini Nabi jawab kepada soalan yang dia dibuat dia punya mudhaf. Makna dia asas itu ada dua perkataan. Kena sebut ma alamatul iman, itu asal apakah tanda-tanda iman, tapi dibuat dikekal, makna mudhaf dibuat dikekalkan mudhaf, duduk tempat mudhaf ni. Bahasa paling mudahnya ma alamatul iman. Bahasa panjang-panjang payah juga kita kalau kita mengaji apa nama ni asrarun nahwi, itu apa nama ni rahsia-rahsia nahwu tu banyak benda lah kita boleh sarahnya, tapi malah nak sarah panjang-panjang. Asalnya ma alamatul iman, apakah tanda iman, tapi ditanya mal iman, apakah iman. Walaupun jawapan tu tanda iman, soalannya tanya iman. Sebab tu dibuat kesimpulan bahawasanya iman ni jangan kita rigidkan dia. Iman ni kita jangan terlalu kemah, terlalu kemah, ketak telajak. Hak ni je hak betul, hak lain tak betul. Tak. Sebut kita sampai tambah sebut sama, dia ada dua benda hak yang nak kena faham molek. Dia ada al-haq, dia ada as-shawab. Dalam bahasa Arab ni al-haq dengan as-shawab. Al-haq ni tak ada lala. Al-haq ni dia punya gulauan dia al-batil. Tapi as-shawab makna dia betul. Hak tadi benar, hak ni betul. Betul ni gulauan dia nya al-khata, salah. Salah. Jadi salah ni dalam bab perkara-perkara yang kita panggil kehidupan, tapi dalam al-haq wal batin ni dalam bab perkara keimanan. Tuhan tak boleh nak merayak Tuhan ni setengah ke dua ke, begitu kan. Pasal-pasal hak ni di antara hak dengan batil, hak dengan batil. Tapi dalam perkara kehidupan, contohnya dalam bab perkara ijtihad, ini tidak tak guna kaedah al-haq dengan al-batil. Ia akan guna kaedah as-shawab dengan al-khata. Sebab itu man ijtahada fa asaba falahu ajran. Disebut mana-mana orang yang buat ijtihad dia benar betul shawab, dia punya ijtihad dia, falahu ajran, boleh dua ganjaran. Itu nak kena faham dengan baik. Jadi ta'rif ni kepelbagai. Dalam bab ni, dalam hadis ni Nabi SAW sebut al-iman iza sarratka hasanatuka wa iza asa'atka sayyi'atuka.
Bahasa paling mudah. Wah, tak cakap benar hari ni. Tak cakap. Ajak tak si mari dah. Walau nak lupa apa kata kesian pula kata mari. Iza sarratka, apabila mu gembira dengan hasanah, gembira dengan kebaikan ataupun gembira dengan benda molek. Wa asa'atka sayyi'ah, Amwa sama sebut dah tabaqat, bahasa paling mudahnya Amwa sebut dah pembahagian dosa dan pahala. Kita sebut pahala dosa ni pak jenis. Hak paling atas sekali li pahala ni ta'ah. Disebut adalah man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Li dosa ni maksiat. Wa man ya'sillaha ataupun kullukum dakhala al-jannah illa man aba. Qal wa man aba qala man ya'sillaha dakhala al-jannah. Lepas tu li bawah sikit hasanah, li pahala. Li dosa ni sayyi'ah. Allah sebut innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at wa atbi'as sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Tak sedap nak kecek, tak ada suara. Jadi sini Nabi sebut iza sarratka hasanatuka. Nabi tak sebut iza sarratka ta'atuka. Nabi tak sebut apabila mu bergembira dengan ketaatan. Dok. Dok. Hak ni dalam banyak-banyak benda hak Amos sebut penuh kontroversi. Tapi masa duduk pasal perkara dulu sah. Amos sebut semula di Masjid Cekong tu pun geger ni siapa kan murid Amos sendiri pun depan ambo tu dia tak kata lihat belakang tu. Anda kata ustaz ni hak ni sama anak tak setuju ni ustaz Magduan tu. Ada banyak-banyak Amos sebut kontroversinya. Pahala tak ada dalam melakukan perkara wajib. Pahala ni hanya boleh diklaim di dalam perkara sunat dan perkara makruh. Sebab itu ada tarikh yang disebut oleh ulama fiqh al-wajibu atau apa boleh sekali lagi takut confuse wajib dengan haram bukan tepat bercakap mengenai pahala. Perkara wajib dan perkara haram ni bercakap mengenai dosa sahaja. Cakap mengenai dosa. Pahala ni kita bercakap di bagai-bagai sunat dan bagai-bagai makruh. Sebab itulah ulama ahli fiqh sebut ta'rif wajib misalnya. Wajib ni al-wajibu ma yu'aqabu tariku. Wajib ni artinya apa sahaja yang diberi dosa orang hak tinggal. Wajib ni misalnya wajib semaya, artinya kalau dia tinggal semaya dia boleh dosa. Betul tak? Manakala hak haram ma yu'aqabu fa'iluhu. Apa nak palu apa saja. Haram ni ma yu'aqabu fa'iluhu. Haram ni apa yang diberi dosa orang hak buat dia. Zina haram, makna kalau kita berzina dosa. Semaya wajib, kalau kita tinggal semaya berdosa. Tak disebut langsung dalam ta'rif tu bahasanya boleh pahala. Tapi mari ta'rif sunat ni, hak sunat ma yuthabu fa'iluhu. Yuthabu fa'iluhu. Sunat ni apa saja yang diberi pahala orang yang melakukannya. Orang yang melakukan dia boleh pahala. Manakala makruh ma yuthabu tarikuhu. Makruh ni apa sahaja yang diberi pahala orang yang meninggalkannya. Mana barang makruh kalau kita tinggal boleh pahala. Barang sunat kalau kita buat boleh pahala. Barang wajib kalau kita tinggal berdosa. Barang haram kalau kita buat berdosa. Tak kecek bab wajib masa haram ni bab pahala. Wajib dengan haram ni kecek bab dosa. Tapi pahala mana keceknya? Kecek di barang sunat dan barang makruh. Sebab itu dalam hadis ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sebut hak bab
bak ta'ah, tidak kata sarratka ta'atuka. Pasal apa? Pasal benda hak wajib ni kok mana pun mu kena buat. Demo tak perlu gembira dalam melakukan perkara wajib. Mu sedih pun tak apa. Pasal apa? Mu tak akan dapat dosa kalau demo buat. Jelas Maulik Amal sebut ni takut jadi fitnah apa pula. Ni ada di Kelantan, di Pasir Putih ni ada satu puak nama Alul Bait. Perak-perak Yawi. Syahri Mustafa, anak saudara ni Aziz, anak murid Asri Yusuf, pengasas Darul Quran Pasakai. Tak ada puji pada Rasulullah. Puji pada Rasulullah ni karib belaka. Bila kita kata gitu. Ad-Dibai dengan Al-Barzanji ni 100% masuk neraka. Dia buat satu, ni kuasa masuk neraka. Gaya orang nak lipong kat abang, tengok sendiri lah, kata abang malah nak jawab-jawab. Masa pokok bodoh. Bodoh gila ni kita tak boleh lajar. Begitu abang tanya abang, lagi mana Ustaz Mak Sa'id? Sebut Mak Sa'id juga. Lagi mana Ustaz Mak Sa'id? Cara masuk gila gitu. Kata serupa dengan orang gila di Terengganu. Orang gila di Terengganu pergi kedai nasi ayam. Nasi ayam se orang Terengganu kan se gitu. Tu kedai tanya, buku kau makan? Buku lah, buku. Duduk kawan tu tengok-tengok buku. Buh nasi suku, ayam suku. Really dia. Dia tukar kedai tanya, dah guana? Takut ayam makan nasi. Dia muka gila. Takut nasi ayam makan nasi. Dia sudah tu nak kecing sak, nak kecing sekejap. Kata-kata ni dia tunjuk jamban, dia pergi jamban. Sudah kecing lagi. Ada jadi ya buku makan sini ya. Tu kedai marah ni buku dah ni. Mana keluk-keluk gitu sekali buku sekali makan sini menyusahkan orang. Oh, dah Mak Sa'id pun boleh keluk-keluk takkan kita tak boleh. Sama orang gila tu. Tak cerita sejawab apa kata tu. Mak Sa'id apa pula kita. Tak mana saya ni sarratka hasanatuka. Dan masa sebut tarikh ta'ah ni, demokrasia ni artinya kita buat bagai hak yang diwajib pada Allah. Dia Allah sebut dalam Quran. Dia kalau tidak buat bagai-bagai tu, dan Nabi sebut jelas dalam hadis, kalau tak buat benda tu dijanjikan dengan neraka. Macam Allah sebut aqimis solah, dirikan semaya wa atu zakah. Makna hak ni wajib yang kita panggil ta'ah. Ta'ah. Dan lawan dia maksiat. Maksiat pun begitulah. Dan macam-macam lagi lah. Boleh sarah lah tu nak sarah je. Tapi sini Nabi sebut hasanah. Di bawah dia, di bawah pada ta'ah. Nabi tak sebut ta'ah, Nabi sebut hasanah. Hasanah ni hamba sebut artinya setiap kebaikan yang kita bawa, apa saja kebaikan yang kita buat yang mendatangkan manfaat kepada orang, kepada makhluk. Hak terikat dengan direct dengan Tuhan, hak Tuhan putus dah tu nama dia ta'ah ataupun dia maksiat. Apa saja kebaikan yang kita buat yang melibatkan orang dapat manfaat, yang melibatkan makhluk lembu kurban dapat manfaat, panggil yati bil masalih. Apa saja yang kita buat orang dapat maslahat, ataupun apa saja yang kita buat menghilangkan mudarat, wayan hal mafasid, boleh menghapuskan ni nama dianya hasanah dalam bahasa Arab. Sebab itu Allah sebut innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Dia sebut wa atba'is sayyiatal hasanah, lepas pada membuat sayyiah, membuat ni susah orang, maka kita kena tukar kita buat benda yang menyenangkan orang. Tamhuha, hapus dengan sendiri. Hamba sebut juga dah kaedah rawatan dia, kalau kita buat benda maksiat, kita wajib kena taubat. Kena mari perasaan menyesal dengan apa yang telah kita buat, berazam tak akan buat lagi. Kalau kita buat sayyi'ah, kita padan dengan hasanah. Mana kalau dosa bawah lagi yang kita panggil khataya, hamba sebut juga dah ni, yang melibatkan pandangan mata kita tengok retina atau apa saja yang kita panggil diteguh oleh agama tapi tidak melibatkan orang, kita je
tindakan anggota kita ni pada dengan ambil semaya. Disebut wa yakhruju ma'a qataratil ma. Dosa tu akan berakhir dengan titis air yang kita guna untuk ambil semaya. Jadi Nabi sebut iza sarratka hasanatuka. Maknanya apabila kita boleh buat benda yang kebaikan tu berbentuk manfaat kepada orang, kita rasa gembira. Hak wajib itu mu tak perlu gembira, hak wajib itu mu kena buat. Mu nak sedih, kalau mu nak gembira tu lain pasal, ikut mu lah. Tapi mu kena buat, kalau mu tak buat mu berdosa. Begitu juga hak haram, wajib mu kena tinggal. Mu sedih, kalau mu gembira tu lain pasal. Tapi hak yang Nabi sebut tanda iman ataupun iman sininya, iaitu apabila kita boleh buat benda hak yang orang suka, sama ada berbentuk pitimah, tawi kau orang berbentuk pitimah, orang bersuka, orang susah nak mengaji tak boleh, nak rumah tak boleh, nak makan tak boleh, kita pitimah. Atau berbentuk kederak, kita sini pitimah tak boleh, awak kau seraya tolong kau tu, tolong kau ni kita panggil hasanah. Paling-paling kurangnya kita buat wi pandingi. Munggo lain tak boleh pandingi ada. Wi pandingi hak yang terbaik. Hak ni apabila kita mampu buat, dia boleh buat, sudah kita buat tu, Allah berasa puas hati, berasa gembira. Perasaan hak ada tu menandakan kita ada iman. Pandingi ni yang sebut minggu lepas ada dah soalan, minggu ni mari pula soalan. Lo ni kan bising wuduk ni. Minggu lepas berlaku wacana wuduk bersedia kau kita. 4 orang ni punya ahli panel. Bekas tu peti perlis ni amal. Lepas tu musyaddak mana, musyahak mana. Timbalai pengaruh Jabatan Wasatiyah di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Kelantan juga. Pak Timbalai Presiden MCA Datuk Wee Ka Siong. Cina tu tak apa lah, muka dia kaping. Banyak soalan tuju kamu ni, orang berasa sanksi dia pelik mengenai komen yang diberikan oleh bekas Tok Peti Perlis. Dia kata, wah nak ustaz ni salah pidah ni. Apa pada pihak awak malah nak komen apa ni, malah nak kata banyak-banyak selajak. Ada hak di pejabat ambo dah tanya mah. Banyak orang politik di kalangan ustaz, di kalangan ulama lah. Dia ni mungkin tak gok nak jawab. Orang tak pada nak lawan kali daktu kahwin ni daktu ni. Kata beli apa? Dah mungkin nampak telajuk nak ke jawapan tu, amuk jawab lah. Kata bodoh tu. Orang bodoh bercakap begitu. Jahil yang berkata. Ya tik ni kata-kata amuk tu, kata tu petik. Ustaz bertanggungjawab, kata apa tak bertanggungjawab? Kata sini amuk nak sebut 3 jawapan. Dia nya masa berdebat dengan Ni'man tu, masa bukan berdebat, dipanggil apa, wacana, membangkitkan perlunya, mana seolah-olah tidak bersedia lagi sekarang hudud ni, pasal mesti mewujudkan suasana kondusif. Ada orang sini tengok ke? Ada orang tengok. Mesti wujud suasana kondusif. Hak Wee Ka Siong tu kita tak perlu jawab, ya menggoyak kapir. Hak orang agama nama kata apa perlu jawab. Pasal apabila doktor orang salafi pula menjawab, orang pegang inilah kebenarannya. Inilah kebenaran agamanya. Yang mana sebut tamu ama kata bodoh lah itu jawab. Dia duduk sungguh mesti buat suasana kondusif. Kondusif ni kena molek dulu lah. Kerana kata dia, kalau lah tak ada suasana kondusif, apabila kita buat hudud, orang akan buat salah tanggap terhadap hudud. Orang akan kata hudud ni begitu, akhirnya Islam tercemar. Dia buat contoh macam-macam lah. Dia kata kalau pergi ke Jepun mana enggak, tengok sungai bersih, kita nak tuk sapah pun berasa tak tergamak muka bersih. Tapi mari di sungai Kelang kotor, kita mau kita pun tuk sapah. Dengar ke tak ni mana? Kalau tak dengar kita tak payah rajak. Dia kata gitu. Mesti ada suasana kondusif. Kondusif ni apa-apa ke? Maknanya molek bagus.
terbaik. Kamu kata 3 benda kamu nak jawab. Pertama, apabila kita bercakap kondusif tak kondusif ni sebagai orang agama, kita kena mari bukti lah. Mu jangan kecek botol tulis begitu je. Bahawa mu kecek saja macam puak-puak duduk kedai kopi begitu ya. Mu kena mari nas, mari bukti bahawasanya sebelum daripada buat hudud mesti ada suasana kondusif. Kita bahas dalam masalah fiqh. Amba tak tahu lah orang lain, tapi amba masa mengaji Pakistan, khususnya semasa di Dauratul Hadis, tawakhir ngaji, kita mengaji Bukhari, Muslim apa semua ni. Jadi bahasa nak bengih otak ni cakap khilaf. Jak daripada awal-awal baca ba'ai lah. Ba'ai ni balut tu. Khilaf. Halil ma'u yunajjisu syak. Adakah air ni boleh jadi kotor? 3 mazhab kata kotor, yunajjisu. Imam Malik kata la yunajjisu. Mana tak ada benda kotor. Masing-masing wa'ari bukti. Imam Malik wa'ari bi'ru buda'ah. Di Mekah, di Madinah ada satu telaga nama bi'ru buda'ah. Wahya bi'run yulqa fiha al-jiafu. Telaga yang orang tahu macam-macam. Kami mampu bawa tahu dalam tu. Kami mampu otot dalam tu, modeh otot dalam tu. Tapi Nabi lalu pergi ikut telaga tu. Nabi ambil wa'ai sembahyang. Katanya Imam Malik la yunajjisu syai'. Air tak jadi kotor. Tak ada satu sebab boleh mengotorkan dia. Kotor lain dak yunajjisuhu. Wa'ari bukti. Bukti tu banyaklah. Cuma lagu mana nak jadi kotor bala Imam Nabi begitu Imam Syafi'i begini. Imam Syafi'i kata innal ma idza kana kullataini la yahmilul khabath. Air ni apabila dua-dua qala hadis riwayat Ibnu Umar tak ada jadi kotor. Lalu mari dalam kaedah mazhab Syafi'i air kalau lebih pada 2 qala bersih semua. Kalau jatuh benda-benda najis selama tidak mengubah. Malam yughayyir. Tapi kalau kurang daripada 2 qala jatuh jadi najis lalu. Jatuh najis ya jadi najis. Kalau lebih pada 2 qala sekali-sekali duk balah. Mari mazhab Hanafi sama-sama tu imam dia apa ya bala. Imam Abu Yusuf lagu lain pandangnya. Imam Abu Hanifah lagu lain. Ada kata bitahriqit taraf. Yataharraqut tarafu bitahriqit taraf. Lagu mana banyak sikit ni dengan cara kita gerak ujung lek ni. Kalau gerak lek sana gerak juga tu kira sikit. Kalau lek ni lek sana duk senyap kira banyak. Ni kata das dardas Urdu. Ni kata dak kira 10 kali 10. Tinggi 10, bawah 10. 10 tepat bawah lah kata 10. Kalau atas pada tu. Semua wari bukti wari dalam bak air saja. Ana balas bak apa lagi? Bak air mani. Halil mani yunajasun. Adakah air mani ni najis ataupun tidak? Mazhab Syafi'i kata najis. Itu bersih. Mazhab Hanafi kata najis. Orang mazhab Hanafi tak semaya lek belakang Syafi'i. Kalaulah kita dapat tengok ada bekas air mani di kain itu imam. Ni bekas air mani bekas ni. Tak sah. Dalam mazhab Hanafi tak sah. Tak boleh semaya. Mazhab Syafi'i tak apa. Dengan alasannya pelbagai. Alasan nas, alasan akli, alasan nakli. Ada berlaku alasan otak, alasan nas. Ni nak buat hudud ni mari tak boleh buat lagi sehingga suasana kondusif. Semua kena mari bukti yang nyata dan jelas bahawasanya nak buat hudud ni kena ada kondusif tu. Mari bukti pasal mu kata begitu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, kaedah dianya. Keterangan adalah diberikan oleh orang yang mendakwa. Kita kata tak perlu pada kondusif. Apabila kita ada kuasa kita boleh buat je. Hukum semaya wajib. Hudud juga wajib. Semaya guna PM mati. Ni kalau kita nak kecek panjang guna PM amal. Ni duk sebut hudud ni sikit saja dalam Quran. Banyak lagi semaya. Puasa ni doktor tu lah sebutnya. Puasa zakat lebih banyak daripada hudud. Sebab kau tak cerdik. Bukan masalah banyak sikit tak kira bab bilang ni. Siap cara tu hewak sebut dalam Quran tu gapo. Semaya tu sebut dengan menggunakan siratul amri.
suruh aqimus solah wa atuz zakah. Hudud ni perhatian suruh juga. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah kata sebut ayat lain, wala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi shajaratin bainahum. Tuhan menafikan iman orang yang tidak buat hukum dengan hukum Allah ni. Cuma bezanya hudud ni wajib kepada orang yang berkuasa. Orang yang ada kuasa, orang yang mengata Quran ni wajib kepada orang yang mukallaf. So kena wari bukti. So yang kedua kata tidak memahami nas. Allah sebut azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebut di belakang nakalam min Allah. Allah sebut orang jatuh tino, orang tino, orang jatuh yang berzina. Kau habis masuk kita ni orang jatuh orang tino hak berzina kena rotan. Setiap orang tu 100 rotan. Disebut di belakang tu nakalan min Allah, sebagai cegahan daripada Allah. Makna tujuan hudud dilaku ni untuk mencegah orang putih sebut tu kondusif, situasi yang kondisi. Makna hudud ni tujuan dibuatnya untuk mengkondusif ke suasana dan keadaan. Makna belum pada buat hudud ni tak kondusif lah, lepas pada tu akan marinya kondusif. Buat dulu hudud, tapi dia bak tolunya yang hidup kata kena kondusif dulu baru boleh buat hudud. Pakat dia azra akan menjawab tak faham, tak pernah jumpa ke hadis Nabi kata la ya'ti zamanu illa wa ma ba'dahu asyarru min. Tak jumpa ke dia hadis Nabi kata tidak akan datang satu masa kecuali masa lepas pada tu akan lebih teruk daripada belum pada tu. Nanti bila kondisi moyak aku mari bila kondisi 10 tahun lagi 20 tahun ke nanti mau mampu aku mampu. Jadi amat sebut jawab ni pasal dia jadi satu perbincangan bagi orang sunnah orang salafi di Kuala Lumpur. Amat pun serabu banyak dok nanya. Betul ke tidak ni? Nabi kita tak akan mari satu masa kecuali masa lepas pada tu akan lebih teruk daripada masa hak sebelum. Sebila kondisi akan mari? Biasa ada panik-panik masa dia muda 40 umur 30 dulu dengar orang tahu anak lokal ni jamet tu jamet. Biasa enggak? Biasa enggak orang bunuh mok kerana nak kelima riyal makan dadah ni. Biasa enggak belum pada ni? Tanya hak umur 40 mungkin nak beza tak leh. Orang tanya hak umur 80. 30 tahun dulu di Kelantan biasa enggak ni. Maknanya masa 10-20 tahun itu nak banding dengan sekarang adalah sekarang lebih teruk nak banding dengan dulu. Ni tiga ni. Pertama kena bagi bukti bahawasanya perlu pada kondusif dulu baru boleh buat hudud. Yang kedua Allah sebut ni bukan hamba sebut dah, Allah sebut hudud ni bermaklumat mengkondusifkan suasana nakalam minallah sebagai cegahan daripada Allah. Dan ketiganya Nabi sebut dalam hadis masa dahulu dengan masa sekarang, masa lalu dengan masa lepas ni kena yakin masa lepas ni akan lebih teruk nak banding dengan masa sebila akan mari kondusif. Jadi buat reba nyaman pergi nak kecek lagu mana pakak nak buat hudud dia pergi pakak reba tak reba tepat patut pakai heret reba tu tolo-tolo amnu pun nak dah amnu ni mana baiknya kita duk balas sama tapi mungkin dengan apa yang berlaku amo sendiri amo boleh mikir amo boleh terima lah amo cukup heret duk tanya bicara tak ni abdu bicara kata kita heret apa ya amnu jadi boleh setuju. Semua pakak fikir tak ada jawab anak kata amo ada jawab mungkin. Pertama Najib ni jawab amo lah pada perbincangan mewarisi kelemahan yang terlalu amat daripada Paulus Berdui, politiknya pentadbirannya gitu kan Najib ni menghadapi Mahathir masa dia mengata dia tolak hudud parak dia marah yang mata pasal dia bisa nalai dia dapat kuasa besar Cina berapa duduk dengan dia belaka. Tapi mari zaman Najib ni Cina berapa lagi Pak Allah pun duduk tidur semua bangun-bangun pergi ke Najib Allah nana kahwin dia mewarisi kelemahan yang ketara daripada Najib. So yang keduanya suasana ni menyebabkan
Dia nampak berakhir, dia nak berakhir. Dia nampak dia nak berakhir. Orang mereka nampak kita perlu anak seorang dua nampak mana pesi dengan awak kita, mana pesi tak dengan awak kita. Dia nampak sih. Kita tahu. Cuma nganuk ni kita tidak nak balah lah, pandai-pandai lah. Begitu juga bagi seorang dalam dia nampak nak jadi kot mana ni. Jadi suasana begini menyebabkan dia berasa dia perlu ambil hati orang Melayu, dia perlu ambil hati orang Islam. Dan memang hak tepat dia los sok-sok pun Kedah, Kelantan, Terengganu. Walaupun sepengah Kelantan dia itu Terengganu dengan Kedah ni dia kena ambil kira pasal pilihan raya ni sebagaimana zaman Nabi lah apabila Hercules tanya Abu Sufyan ni, "Kaifa kanatil harbu bainakum?" Qala al-mubahinana sijal. Abu Sufyan jawab, Abdullah Hercules tanya, "Aku nak tanya mu Abu Sufyan, macam mana muduk perang dengan Muhammad ni?" Abu Sufyan terpaksa jawab betul. Abu Sufyan kata sijalun. Gimari kadang-kadang kita benar, kadang-kadang dia benar. Terengganu bekas benar tu. Benar baru ni pula si kasar je. Dia kata kan. Hak Kedah pun tidak teruk sangat, pas masih ada 8-9 kursi lagi. UMNO pun boleh 20 kursi je. Boleh 5-6 kursi lagi kan boleh mengata pula. Ini benar-benar orang ada lebih fikir pada pandangan yang menyebabkan Perdana Menteri Hui untuk buat hudud. Tiba-tiba kita pokok agama orang ni pula, pokok ustaz tu mari bubuh. Tak sampai masa lagi kena ada kondusif. Tu satu fikiran. Pas fikiran alik kita ni pula. Pokok parti PAS ni kalau ni pula. Tak boleh buat lagi hudud kan hudud ni kalau buat Pakatan Rakyat tak boleh benar. DAP tak akan boleh akan bersama. Cina akan buat lagi undi macam-macam. Amat sebut mudah je kata law ni pun DAP tak sedah ke hudud ni. Tak mengetah lagi. Apa jaminan kalau boleh Putrajaya DAP bui? Gapo cuma yak aku jaminan kalau pihak Pakatan Rakyat ni boleh mengetah di Putrajaya hudud boleh dilaksana. Law ni bila dia tak ada kuasa tak wida. Tuhan akan beri kepada kita sesuatu kalau kita tak tamak barang ada tangan manusia. La tatma' ma fi aidin nas. Jangan duk temu ada tangan orang. Tuhan akan beri daripada tangan dia. Ini benar-benar ambo nak sebut bagi kita faham. Ambo tidak berpegang jawab apa dalam parti PAS ni. Ahli je. Mujur tak kena pecah elon ni kau. Mujur tak kena pecah je. Kritik demo tak mudah. Ahli. Tapi kita nak pandangnya khususnya kita orang agama ni, kita kena anggap hudud ni tanggungjawab orang ada kuasa. Jadi tu ni Aziz Ustaz Yakub kan ni amal dia nya tu hawi amanah dia melalui kuasa hak yang diberi percaya oleh agama. Dia berusaha nak hudud. Bahawa kita mangduk kecek perlu pada kondusif. Kalau tak buat juga akan jadi batu akan jadi buat ni. Untuk cakap bagi akan datang. Kita mana tahu belaka bagi akan datang. Satu benda nak kena fikir macam tu masuk dalam syarat kehasanah dah. Gembira ni mari apabila kita boleh buat hasanah disebut dia mari kerana apa? Kerana kita boleh buat benda baik. Duka cita ni mari kerana takut kepada ukubah. Gembira ni mari apabila kita buat satu benda baik, kita mari perasaan gembira kerana apa? Kerana kita boleh buat benda baik. Perasaan buat benda baik ni Allah disebut sebagaimana orang mukmin boleh buat benda baik, sebagaimana manusia dapat lalui satu kejayaan dalam hidup dia. Banyak cerita nak kena pecah. Mula manusia akhir balik. Manusia ni apabila dia akhir dia balik, cukup umur balik. Benda yang paling gembira sekali boleh nikah. Boleh nikah tu kat sofa. Sampai tu hari nikah tu dia anggap yaumul farh. Macam-macam yang kita boleh buat dibenarkan. Lepas pada boleh nikah, boleh bersetubuh. Kau gembira pula ni siapa ikat. Lepas tu tahu bini pula ngandung. Oh suka. Tak tahu takut ada tak suka. Orang lain 10 tahun tak boleh anak.
Kita hanya tak ada seminggu. Doktor kata positif. Oh, suka. Nganu dah min kawan. Betul gembira. Lepas tu beranak gembira pula. Sebagaimana manusia individu ni gembira dengan satu benda baru, lepas pada dia akhir balik yang mampu dia buat, boleh bini, lepas tu boleh anak, lepas tu gotu-goni boleh beli kereta, boleh beli rumah, boleh tu boleh ni. Lepas tu tak boleh juga umrah, tak biasa tengok Kaabah, boleh pergi tengok Kaabah. Semua ni benda yang menyebabkan kita berasa gembira. Begitu juga bagi orang mukmin yang ada iman, apabila boleh buat satu hasanah, dia akan gembira. Boleh tolong orang puas hati. Begitu juga apa dia buat benda dosa. Buat dosa kau orang mukmin ni. Orang mukmin buat dosa betul lah. Cuma dia ada iman. Zaman sahabat Nabi ni pun ada buat dosa. Jangan mikir sahabat Nabi tak ada dosa lah, sudah. Ada orang mari ngaku dia berzina. Begitu kan Macam-macam dosa ni. Macam-macam cakap royak lah. Ada dosa. Cuma orang mukmin apabila dia buat dosa, dia mari waqa ala qalbihil huzn. Automatically dia akan mari perasaan sedih dalam. Khaufan min al-azab, takut-takut nyetimbuk Tuhan. Ni orang mukmin. Sebab tu disebut al-mu'min kamil man yufarriqu bainal ma'siyati wat ta'ah. Orang mukmin yang sempurna, orang yang boleh beza hak ni maksiat, hak ni taat. Dan lepas dia boleh beza tu, dia takut kalau salah buat maksiat kerana takut dibalas oleh Allah SWT. Manakala orang hak tak beriman, dia tak ada nak beza mana sah maksiat. Sebab tu la yubali bi fi'lihi mah. Dia tak ada beli apa, dia buat apa-apa pun, dia buat baik pun dia tak apa, dia buat buruk pun dia tak apa. Pada masa yang sama dia buat baik, pada masa sama juga dia kata orang kampung jual getah. Tak tahu sini tak nak getah. Ada tokai Cina, ada tokai Melayu. Orang hak jenis bodoh, dia akan sebut pergi pak tokai Cina lepas harga mahal. Tikah 5 sen 10 sen. Orang Melayu kampung ni pak tokai Cina sama. Pak Melayu dekat jenera ngatuk tokai. 2-3 orang lain. Pasal apa? Pasal orang Cina ni dia buat baik. Dulu kat air batu capur payah kapal Ambon. Hari letak getah segerak tu kak. Boleh makan air batu capur gua sama. Suka tu kak. Hai ikut Cina timbang nak basi, dipanggil basi basah. Biasa kena behel kau getah ni. Basi basah. Hok 100 kilo 40 kilonya basi dia. Basi. Hak Melayu ni balik-balik korang 10 kilo je. Pak Cina ni 30 kilo. Pada seorang harga Pak Melayu 35 sen, Pak Cina 40 sen. Pak 40 sen dia kata boleh makan batu capur pula. Dia tidak beragama Islam, pada masa yang sama dia buat baik, dia batu capur. Gua sama. Pada masa yang sama dia buat khianat, buat jahat. Tipu ni parok telacak. Orang Islam tak akan berlaku begitu. Pasal apa? Dalam perut dia ni yufarriqu. Dia boleh membezakan mana molek, mana tak molek. Kalau buat tak molek, dia naik perasaan gerung. Dia naik perasaan takut. Adakah dia tak buat? Buat. Dia akan buat juga sekali-sekali turun apabila iman dia dikalahkan oleh nafsu dan perasaan dia. Dia akan buat lah. Lepas tu dia akan istighfar, dia akan taubat. Tapi orang hak yang tidak beragama, orang hak yang tidak beriman, kalau dia boleh buat, dia berbangga. Itu Melayu bodoh punya orang ya kacik pula. Royak pagu dia. Macam-macam. Dia akan berterusan dengan perbuatan tak molek dia. Ini yang kita panggil iza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka. Baik, kawan ni tanya lagi mal ismu. Kata dia apa dia dosa ni? Dosa ni gapo? Qala ma idza haka fi nafsika syai'un fada'. Nabi kata apabila nyemari satu perasaan dalam dirimu, fada', maka tinggalkanlah. Orang Kelantan panggil tak sedap hati. Nak buat sesuatu nyemari tak sedap hati. Maulana Ambo royak banyak contoh-contoh ketih-ketih. Tapi Ambo ingat sedua. Contohnya temari masjid. Nak pergi ke masjid dah ni. Kita mari lewat. Pakai setiap India ni kasut dia susun. Sini pasal letak kasut orang dia susun belakang. Baik kita sampai lewat, kita nak tok tempat molek.
Sepatut dah mari lewat tegak mutok dah pak mana boleh tepi-tepi kolah kau ikutlah. Hanya mari perasaan nak tok pak molek depan. Kita pergi nak tok depan kasut orang penuh dah kedah ni. Lagu mana? Ya mari dah. Kali pertama ni kecek ni dah. Kalau jak daripada dia muda siapa nak mati lolo dah amal dia gitu tu tak kira dah lah. Kira first time. Ya mari dah. Dah itulah yang dia anggap dosa. Di setengah disebut dalam ada part lain wa takhafu an yattali'a alaihinna, musing takut-takut orang tengok. Perbuatan hang nak buat tu si takut orang tengok. Contohnya tuan dia duk cegak depan. Mu berani dak kasut dia. Dia duduk depan tengok. Mu serih juga kedak. Wajib dak serih. Jadi kalau mu berasa kalau tuan dia ada depan mu tak serih, mu buat dalam keadaan tak ada tuan tak adalah berdosa. Dah boleh. Apa tu lagi selipar kita ni ada ti ayah pula. Wah, tak lipa orang. Tobik pas maya tuan dia apa. Menatai beruk mana nyetang ti ayah monne selipar kita baru beli. Kita duk senyah datang banyak orang baca Quran adalah. takut tuan tahu kita je. Lagi-lagi soal harap begitu. Ini contoh ni dah. Jadi idza haka fi nafsika syai'un fada'hu. Nabi kata apabila mari dah sikit ya perasaan dalam diri kamu maka kamu kena. Begitu Nabi sebut dalam hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Mu kena tinggal benda hak mari satu perasaan kepada benda hak mu rasa aman tenterah. Tak sebuatlah benda tu. Dalam hadis ni Nabi juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut muni mal ithmu, apakah dosa. Dosa ni dalam nilai hati. Jangan anggap inilah satu-satunya dosa. Tak. Dia ada dosa yang disebut oleh nas sarih. Naklun sahih. Nas sarih. Macam Quran sebut azani wa zina, tu kita panggil maksiat. Hak ni Nabi sebut ba'da dosa al-ismu. Al-ismu ni dosa yang melibatkan perasaan. Perasaan. Yang kita panggil hadisun nafsi, percakapan perasaan kita. Kita ni macam-macam. Nak ada kita susah. Kita ada hadis ni kita susah. Banyak mafqud. Al-mafqud yata'athamu biasa. Orang yang susah mafqud ni orang tak ada gapo. Jawatan tak ada, pakak tak ada, harta tak ada, pengaruh tak ada, berotu tak ada, beroni tak ada. Orang ni hak banyak yang kita panggil hadisun nafsi. Hati dia, perasaan dia, jiwa dia sentiasa bercakap-cakap. Siapa fikir nak bunuh diri dia cakap. Kau orang duduk bunuh diri tu kan? Tu. Walaupun kadang-kadang orang bunuh diri tu orang kaya, jutawan, kita yang kata dia jutawannya. Kita yang kata dia 7 tahun. Hutang dia jauh lebih tinggi daripada harta dia milik. Tu yang bunuh diri tu. Kita pergi bapa kaya kita pun bunuh diri. Dosa di Kedah seorang. Kaya lah, Melayu paling kaya. Nama keluarga dia serupa nama imam merayakan kita adil. Siapa hamba diberitahu bank negara waktu arah tidak membenarkan mana-mana bank lagi untuk pinjam ke dia. 7 bilion lebih. Hutang peribadi 7 bilion. 7 bilion. Dia hanya ugu. Kalau tak ugu, dia nak tutup sekolah. Dia ada mesti di Kedah sah. Amak akan tutup sekolah. Jadi tujuan dia beri tangan pen nak buat kebajikan. Kononnya macam Robin Hood. Tak pakar sungguh. Jauh kaya kita dengan dia. Jadi sebut orang hak al-mafqud ni, orang hak yang kurang, orang hak tak ada. Sama ada tak ada harta, tak ada pengaruh, tak ada pakar ataupun tak ada sahaja ni, orang ni hak banyak cakap. Cakap ni hak yang mendatangkan dosa. Dia mari proses kes misalnya nak lapar, dia berasa nak pergi curi. Dia tidak nak pergi kerja dak. Sedangkan Nabi sebut la an ya'khuza ahadukum hablahu summa yazhabu bihi ila al-ghabah fayahtatib khairul lahu min an yas'ala an-nas. Nabi kata seseorang kamu dah tak ada piti, ambil tali pergi ke dalam hutan, cari kayu, ikat kayu dengan tali ke jual. Lebih baik dia daripada duk minta dengan orang piti. Ni dak otak dia pasal duk kecek banyak saja ni hadis sunnah menyebabkan dia nampak
Mana hak pak boleh pergi kacik, mana boleh pak tipu orang, mana pak boleh curi orang, boleh gua tu, boleh gua ni berdosa. Jadi ni hak Nabi sebut dalam hadis ni al-ithmu ni. Panggil berdosa hak melibatkan perasaan kita. Nak buat benda jahat. Nak buat benda jahat. Pada waktu yang dulu aku qali hadza wa astaghfirullah. Ada soalan? Ada ke soalan? Banyak dah rasa ambo ni cakap hudud. Tapi ambo malah nak jawab 2-3 perkara tu saja. Ya. Kalau habis ngajar dia atau ayat apabila taufik wa hidayah. Ini ayat ni sebut dengan kata daripada Nabi atau Pak Ali. Satu. Itu ayat apa berbeza antara taufik dengan hidayah? Sama-sama sebut doh sini ni taufik hidayah. Tidak mari Nabi, mari tu alim saja. Apa-apa yang melibatkan pengajian ataupun sebutan dalam perkara-perkara syariat, kita kecek mengenai perkara hukum hakam, kita sebut wabillahi taufiq. Maknanya duk tangan Tuhan lah yang royak bagi betul. Ini tu alim saja, tidak mari Nabi dah. Manakala apa-apa saja pembelajaran yang melibatkan perkara keimanan dalam bab tauhid, dalam bab percaya, kita akan sebut wabillahil hidayah. Wabillahil hidayah tu. Maknanya di tangan Tuhan lah hak yang memberi petunjuk. Hidayah ni tunjuk bagai hak gelap jadi cerah. Itu hidayah. Daripada sesak jadi betul. Itu hidayah. Taufik ni lebih kepada selarah. Itu taufik. Tapi dalam banyak-banyak kaedah yang dibuat oleh Tuan Alim apabila berlaku percanggahan nas. Ada percanggahan nas. Dan memang gitu semua. Kalau kita mengaji hadis ni memang akan cara mudahnya, cara dasarnya berlaku percanggahan nas. Sama sendirilah. Misalnya iman ni tak dihok ni kata najis, ni kata tak najis, ada hadis belaka. Tu macam-macam lah. Di hadis tu mari pada sahabat, misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha kata, "Man haddatsakum bi anna an-nabiyya sakit kau. Aisyah radhiyallahu taala sebut, "Man haddatsakum bi anna an-nabiyya bala qa'iman fala tusaddiquhu. Ma bala illa qa'idah." Nabi Aisyah kata, barang siapa yang royak kamu Nabi ni kecing bila berdiri, mu jangan dicaya, mu kena bakit lawak dia. Nabi tak pernah kecing kecuali bila duduk ya, katanya Aisyah. Huzaifah al-Yamani sebut hadis lain, thumma zahabal madhhabah hatta la yura. Setengah hadisnya, thumma zahaba ila marbadil ghanam fabala qa'ima. Huzaifah al-Yamani sebut satu hadis, Nabi dia kata di tengah pada pasir nyogi sehingga tak didapat dilihat. Maknanya orang tak boleh tengok, tak nampak. Lalu Nabi pun kecing bila cacah. Nak buat gimana? Jadi untuk ni ulama letak berbagai-bagai kaedah. Dia panggil kaedah al-jam'u, kaedah at-taufiq, kaedah an-nasakh. Al-jam'u ni maknanya kita pakai aku dua-dua hadis. Setakat boleh. Ataupun kita buat taufik, ambil jalan tengah, buat selaras, buat penyelarasan. Ataupun tak ada nak buat tak boleh dah, kita kena pakai terima satu tolak satu. Untuk terima satu tolak satu ni ada beberapa syarat pula. Hak mana kata-kata qauli, hak mana perbuatan fi'li, hak mana makki, hak mana madani, hak mana hadari, hak mana safari. Macam-macam pula kaedah yang perlu dibuat. Yang pentingnya kena mengaji. Jadi dalam banyak-banyak yang nak sebutnya at-taufiq. Wabillahi taufiq, lebih kepada apabila kita bercakap, kita bersarah menipu perkara hukum hakam, maka kita nak kepada taufik daripada Allah. Pasal apa? Pasal hukum hakam ni tidak masalah benar salah, bukan masalah al-batil wal haq. Hukum hakam ni dia di antara as-sawab dengan al-khata. Di antara sawab dengan khata. Kalau kita sawab boleh dua,
Kalau kita khata' boleh so. Dari imam besar termasuklah Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Apabila orang tanya dia mengenai pandangan dia yang melibat ijtihad, dia kata ra'yi sawabun yahtamilul khata'a. Dia kata pandangan aku pada aku benar. Pandangan aku ni betul. Tapi kemungkinan ada salah juga. Biasa je lah. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawaba. Demo pandangan orang lain tu adalah salah pada aku, tapi mungkin dia juga adalah betul. Ini biasa je lah. Dalam bab kau perkara ijtihad. Jadi kita nak kepada taufik. Manakala hidayah ni apabila kita bercakap dalam bab kau perkara iman, maka apabila kita berkecek kita tak jadi macam ahlul kalam. Orang yang bercakap mengenai itu melalui malpal siapa. Begitu Tuhan ni begitu. Kullu syai'in nisbi nazari. Setiap benda ni berdasar pada persepsi. Akhir Tuhan pun berdasar pada persepsi. Mana kalau mu bahasa ada ke ada, masa tak ada ke tak ada. Ni orang ngaji Mesir, dia kuliah akidah dia lagu tu lah. Mungkin dia ngaji nak kenal Tuhan ni melalui ahli kalam. Hamba kata tolu apalah pokok mu nak kenal Tuhan, sepatutnya melalui ajaran Tuhan lah. Quran kan nak kenal Tuhannya. Nak kenal Tuhan melalui hadis Nabi lah. Dia tak nak kenal Tuhan ambil pokok Sakrat, Platon, pokok ahli kalam mana. Bahagia akhir sama-sama tak faham. Hang tu mari istilah dua tasalsul. Hang tu ta'alluq situ ta'alluq sini. Kau lama kau tak faham, kau lama kau tak faham. Jadi hak tu apabila kita kecek bab tauhid nak kepada hidayah daripada Allah. Ambil tu wabillahil hidayah. Mana duk tangi Tuhan lah nak hidayah kau. Wabillahi taufiq, duk tangi Tuhan lah taufik. Mana terbaik, mana paling baik. Cuma apabila kita mengajar, kita sarah belakang kita kata wabillahi taufiq wal hidayah. Tak gitu kan? Dua-dua adalah. Ada lagi soalan lain? Mana? Sebab Nabi sampai dah kenapa dia neraka isu-isu gini. Lepas tu dia berkata dengan hadis Syekh apa satu budaya dia berkata ini satu benda yang kasyaf. Jadi benda ni kita kata kasyaf, jadi kita pergi jumpa dia. Jadi pada tu benda ni kata dia neraka, dia asal neraka ni neraka. Jadi Syekh itu dia tahu kan bila dari dalam dua kali sampai dari neraka. Dia buat 3 risah. Satu risah tu secara khususnya dia hadiah kepada budak tadi. Kita apabila kita bisa maksud. Jadi Syekh itu mesti dari kita pada besok ni Kitab apa dia cerita? ya. Kitab apa? Ada fatailah. Fatailah. Dia kata adanya kalau tadi budak ni memang kasyaf, dia kata dia fadilah. Soalan bab iman lah ni, bab tauhid. Ambonya sebut semua dalam bab tauhid ni. Mana sesiapa dia lah saja dalam bab tauhid ni, sesiapa dia saja. Mana kita tidak ada kelayakan untuk bercakap kecuali benar ada nas saja. Ambulan sekali lagi, kita tidak ada kelayakan, tidak ada qualification untuk bercakap kecuali benar ada nas. Tak kira lah kita tu Qurtubi ke, tu ayah tu ke, tu alim ni ke. Kita hanya boleh bercakap benda yang ada nas. Baik, soalan asalnya adakah sekarang ada dah orang yang diazabkan di dalam neraka. Itu soalan asal kan. Setakat kepahaman hamba lah. Setakat kepahaman alam ni dia perikat-perikat. Sehinggalah alam akhir, alam baqa. Allah ni kita duduk di alam syahadah. Lepas pada ni kita akan duduk di alamul barzakh. Wa bainahuma barzakhun. Barzakh ni alam bukan dalam kubur ni, kita payah silap kubur lain. Barzakh ni nak mulai. Barzakh ni di antara alamul syahadah dengan alamul baqa. Dipanggil barzakh.
Jadi setakat kepahaman amah untuk ngaji ni makna sehingga sekarang tidak lagi lah, tidak ada lagi manusia diazab dalam neraka ni, kerana kita duduk melalui alam barzah saja bagi orang yang mati. Orang yang tinggal alam musyahadah ni melalui alam barzah. Dan kita juga faham dalam hadis-hadis perlu kepada perkiraan dan perbicaraan, nak kena ada hisap dulu. Dah gitu kan. Lepas tu kena lalu kok sirak. Sirak tu pula ada kalalik, ada jukai itu. Maka makna benda-benda masih lagi tak berlaku ni sehingga sekarang. Sehingga sekarang masih lagi berlaku. Maknanya apa yang kita boleh faham, tak ada lah lagi orang yang diazabkan dalam neraka ni. Ini soalan yang ditanya dah. Baik, soalannya lagi tambah, soalan tambah kita layan lagi soalan tambah. Hak Nabi tengok dalam Isra' Mi'raj, orang tu pergi, orang ni pergi. Hak tu bi'intibar ma sayaku, ambil kira apa hak iyan akan berlaku, mana orang akan dimasuk neraka. Intibar ma sayaku, walaupun guna fi'il madi banyak. Allah sebut dalam Quran, ata amrullahi fala tasta'jilu. Allah kata telah datang keputusan Tuhan, mu tak payah gaduh lah orang. Amrullah ni semua merujuk kepada kiamat. Allah guna past tense untuk menyatakan kiamat telah terjadi. Jadi dah ke kiamat sekarang? Tak lagi. So, apa Allah guna perkataan past tense ni? Orang ulama pun sebut 2-3-4 perkara. Pertama, li tahaqquqi wuqu'i. Allah guna perkataan past tense ni kerana bagi kiamat ni bagi pasti akan terjadi. Tak perlu pada present tense. Tak perlu pada past tense, benda pasti akan jadi. So, yang kedua, kalau kita buat contoh, Allah telah tetap dah. Allah tetap dah, cuma duk menuju je. Ibarat kalau kita bedek, kita pah dah. Peluru tu tubik dah daripada muncul bedek, cuma duk jalan nak pergi kena ke burungnya. Dalam perjalanan ni gitu je. Siapa sikit-sikit lagi boleh. Merujuk kepada cerita hak Qurtubi sebut dalam Fadailul Amal, sekali turun kita bersuka baiklah kepada Imam Al-Qurtubi, cuma nak jawab sekali turun dengan apa dia cerita oleh doktor kita itu adalah tidak benar. Walaupun kasyaf tak siapa pergi kat boleh kita tengok neraka tu. Banyak cerita khususnya dalam Telaga Barahu gapo tu, macam cerita hadis maudhu'nya tu cerita. Kasyaf kita tidak menafikan ada. Bukan kalau kita mengaji, kasyaf ni merujuk kepada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dia panggil ilmu laduni apa lah, orang duk sorang ilmu laduni tu. Dan kita boleh bagi dua ilmu ni daripada pengamatan terhadap nas ni. Ilmu ni boleh bagi dua. Satu, ilmu yang cukup paut dengan hukum hakam, ilmu yang cukup pengamalan ibadat, ilmu agama. Dalam kaedah bahasa Arab kita panggil ilmu tasyri'i, ilmu perundangan. Dan so lagi ilmu hak yang akan berlaku, ilmu alam, yang kita panggil ilmu takwini. Cerita dia mudah je. Nabi Musa sarah, sudah sarah, ada seorang budak puji, Allah baguslah Musa, pelah, tak ada orang lain tu sarah lebih pada mu. Nabi Musa jawab mudah pegak, Musa kan ni. Tengok dulu siapa. Tanpa tafwidul amri ilallah, tanpa dikata wallahu a'lam, tanpa kata tak tahu dok, pakai pemuak selalu Tuhan marah. Lalu Tuhan sebutlah mengenai seorang manusia yang kita panggil Khidir ni lah. Gila jumpa dengan jadi apabila Nabi Musa jumpa dengan Khidir dengan macam-macam peristiwa, masa pendek Nabi Musa sebut ke Khidir, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khidir, aku mari jumpa mu ni supaya mu ajarku hak Tuhan wi kamu ar-rusydu. Ar-rusydu ni hak ni awak duk guna wa aujuh min ladunna ni ilmu laduni ni. Hak tu yang bawa jalan tu
temu dengan budak. Temu dengan kapal dulu. Lepas temu dengan budak, tembok ke dia mati. Lepas temu dengan dinding. Minta orang kapal tu tolong. Waktu tamu dia pergi makan minum dia tak sih. Ada dinding nak rutuh dia tolong betul. Lepas tu Nabi Musa kata apa? Tak ambil pitihnya. Dah lah kita lapar-lapar ni. Lah. Sopi teh. Gitulah Nabi Musa menunjukkan rasa tak puas hati. Lepas tu apa Nabi Khidir royak? Jadi Nabi Khidir jawab royak tu atas dasar Tuhan beri ilham ke dia takwiniyah. Benda yang akan jadi. Bukan Tuhan beri ilham ke dia benda yang terlibat dengan hukum hakal. Benda akan jadi. Lepas pada ni raja nu akan mari. Akan rapah semua perahu-perahu hak comel-comel. Jadi aku penuh ni kan, dia penuh ni tak boleh nak rap, dia tak rap lah udah. Ini dia takwin. Dia bagian ni bukannya payah. Orang ni tukar rumah ni. Tukar rumah kita royak selalu ya. Kita royak ke dia misalnya rumahnya 40 kali 50. Dia kata tak jadi. Tak jadi. Dia jadi masa baca royak. Dia nampak pasal dalam otak dia tu dia ada pengalaman lama tu. Paling kurang kena tikah 20, 40, 60. Ataupun 20, 70 baru molek. Ni semua dipanggil takwin ni. Jangan dia nampak bahawasanya takwin ni artinya ilmu laduni, ilmu kasyaf. Nabi Muhammad sendiri tidak ahlul kasyfi. Dia tidak ahlul kasyaf. Bukan ahli kasyaf Nabi Muhammad. Dia tak tahu barang ghaib. Dia tak tahu barang ghaib. Dia hanya tahu apabila diberitahu oleh Allah case by case. Kata dia tahu semua barang ghaib, dah. Kena ingat molek. Allah sebut bagi pihak Nabi, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani yasu. In ana illa nazirun wa bashir." Allah sebut, wahai Muhammad, muayat. "Lau kuntu a'lamul ghaib," kalau aku tahu baik kata Nabi, "lastaksartu minal khair." Aku tak akan cara makan minum, cara nak semaya, cara nak puasa, cara nak ibadat ya. Tak sih dah kamu golai. Wa ma massan yasu, dia tak akan kena pada aku benda tak molek. Tapi Nabi Muhammad kena bagi tak molek juga. Masa perangnya tadam patah gigi-gigi. Macam-macam juga bagi nyakit dan sebagainya. In ana illa nazirun bashir. Aku ni katanya Nabi tidak lebih daripada juraya. Hak molek ataupun hak ulu. Jadi daripada ayat ni kita kena faham Nabi Muhammad bukan alamul ghuyub. Bukannya tahu bagai. Hanya Allah saja ya alamul ghuyub. Tiba-tiba mari orang kata dia kasyaf. Kasyaf apa waktu boleh tengok neraka, siapa dia masuk neraka, hak tu hak ni.